3, iaitu masa silam dan ruang dalam sejarah. Jadi dalam mempelajari sejarah ni, kita mesti merujuk kepada masa silam, maknanya masa yang lalu, dan ruang yang luas, yang tiada batasnya, maknanya ruang masa yang tidak terbatas, beribu-ribu tahun, malah berjuta-juta tahun. Jadi masa silam ini ialah apa, cikgu? Masa silam itu ialah rentetan ataupun turutan cerita, rentetan peristiwa, urutan cerita yang telah berlaku. Yang telah berlaku dulu, yang kamu belajar dulu, okey, berkaitan dengan zaman air batu, zaman prasejarah. Itu adalah peristiwa yang telah berlaku pada masa lalu. Itu masa silam. Dan masa silam ini akan dikaji berdasarkan urutan masa yang dinamakan sebagai kronologi. Kronologi itu apa, cikgu? Urutan masa. Macam kamu semua. Okey, kalau kamu semua, kalau kamu masih ingat, kalau kamu nak cerita kepada orang kan, okey, macam mana zaman kamu kecil-kecil dulu? Kamu akan cerita apa? Bermula daripada kamu lahir. Oh, saya dulu lahir di hospital. Kemudian saya lahir di hospital Kuala Lumpur. Kemudian semasa saya umur 1-2 tahun, saya tinggal di Kuala Lumpur. Kemudian bila umur 4 hingga 6 tahun, okey, bapa saya telah membawa saya berpindah ke negeri Perak. Kemudian saya tinggal di sana dan saya telah bersekolah darjah 1 di Perak sampai darjah 3. Kemudian saya pindah semula ikut bapa saya, pindah ke Pulau Pinang. Kemudian saya bersekolah di sana, di Pulau Pinang, sehinggalah tahun 6. Kemudian tingkatan 1 ini kemungkinan besar, okey, sekali lagi bapa saya ingin berpindah ke Kedah pula. Jadi, kamu akan cerita ikut urutan masa. Kamu akan cerita ikut kronologi. Daripada kecil sampai kamu umur 3-4 tahun, sampai kamu umur 6 tahun, sampai kamu umur kamu 8, 10 dan 12 tahun. Itu cerita kamu itu disusun mengikut kronologi. Okay, kronologi atau urutan peristiwa. Faham Kronologi itu apa? Urutan peristiwa. Jadi itu untuk kamu yang umur 12 tahun. Okey, cuba tanya mak kamu, cuba tanya ayah kamu. Dia punya kronologi. Sekarang ni umur mak ayah kamu, ada yang 45, ada yang 48, ada yang 50. Kalau kamu tanya, dia macam-macam dia cerita. Dulu abah dulu. Dia panjang cerita. Abah dulu. Kan? Mak saya tak nak bagi tahu umur. Dia yang kata mak tak nak bagi tahu umur. Well, kita tahu mak kamu memang awet muda. Almaklumlah. Mak kamu kalau tanya umur berapa? Baru 27. Okey, baik. Jadi, okey, kalau cerita macam-macam. Okey, dulu abah sekolah kat sini. Kemudian abah belajar kat sini. Abah masuk universiti kat sini. Kemudian abah kerja kat sini. Kemudian abah kahwin dengan mak kamu. Kemudian abah tiada susun ikut kronologi. So, itulah kronologi. Okey, baik. Jadi, kalau kita lihat urutan masa dinamakan sebagai kronologi. Okey, nak pergi sekolah kena. Baik. Kronologi juga merujuk kepada rentetan peristiwa yang berlaku secara teratur mengikut urutan masa dari awal hingga yang terakhir. Mesti cerita, kronologi ni mesti cerita daripada awal, ikut masa sampai yang terakhir. Dan dia bergerak mengikut satu garisan lurus. Manakala ruang masa pula dapat dibahagikan kepada beberapa ruang, iaitu kalau kita lihat seperti dekad, iaitu dekad itu 10 tahun, kemudian juga abad, abad itu 100 tahun, dan juga alaf. Alaf itu 1000 tahun. Maknanya dekad 10 tahun, abad 100 tahun, alaf 1000 tahun. Dan konsep masa juga boleh diukur mengikut zaman. Selain daripada dekad, boleh juga ikut zaman. Seperti
sebelum Masihi dan selepas Masihi ataupun semasa Masihi. Sebelum Masihi dan Masihi. Serta juga kalau kita lihat apa itu zaman Masihi, cikgu? Zaman Masihi bermula dengan kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Jadi itulah zaman dia. Macam mana nak tengok kronologi ruang masa ni, cikgu? Dia macam ni. Korang tengok betul-betul ya. Yang ini. Baik. Pada masa kosong Masihi. Kalau kamu tahu sekarang ni kita tahun berapa? Kita tahun di sini kita di sini, iaitu tahun bila sekarang ni, cikgu? Sekarang ni kita berada pada tahun 2023 kan? 2023 kan? 2023 itu sebenarnya 2023 Masihi. Sebenarnya tahun kita 2023 itu ialah 2023 Masihi. Maknanya kalau kita pusing balik, kembali kepada masa lalu, 1000 tahun ataupun 1000 Masihi, 100 Masihi, 10 Masihi, dan sini kosong Masihi. Maknanya bermula tahun Masihi dekat sini. Bermula dekat sini. Macam mana permulaan dia, cikgu? Permulaannya adalah mengikut iaitu tahun kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Siapa Nabi Isa ni, cikgu? Baik, Nabi Isa alaihi salam ini juga merujuk kepada Barat. Kalau Barat kata ianya disebut sebagai Jesus Christ. Barat sebut sebagai Jesus Christ, iaitu orang yang telah dikatakan orang yang telah memulakan agama Kristian. Jadi bagi mereka, bila Jesus Christ ini ataupun Nabi Isa ini lahir, was born, itulah bermulanya tahun Masihi. Bermula tahun Masihi. Jadi kalau kamu tanya, Masihi itu datang daripada mana, cikgu? Masihi ini sebenarnya adalah datang daripada nama Nabi Isa itu sendiri. Sebab nama penuh Nabi Isa sebenarnya iaitu Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. So daripada sini perkataan Al-Masih itu, kalau kita lihat Al-Masih itu, itulah yang menjadi Masihi. Menjadi Masihi. Jadi daripada situ, tahun 10 Masihi, 100 Masihi, kemudian 1000 Masihi, dan sekarang ni tahun 2023 Masihi. Tahun sekarang. Dan kamu lahir tahun bila? Kamu lahir tahun 2008, betul? Kamu lahir tahun bila? 2008 ni? 2010 lah, cikgu. Ya, okey. Malah cikgu tahu, cikgu tak lahirkan korang. Baik. Baik. Kamu lahir pada tahun 2010 Masihi. So, kalau 2010 maknanya itu adalah 2010 Masihi. Kalau kamu tanya, mak kamu, ayah kamu, ayah dulu lahir tahun bila? Tahun 1978. Maknanya, ayah kamu telah lahir pada tahun 1978 Masihi. Maknanya kalau lagi lama lagi, yang kalau kita ingat iaitu kemerdekaan Tanah Melayu 1957. Kan lama lagi kan? Itu 1957 Masihi. Jadi masih lagi tahun-tahun Masihi. Jadi kalau kita lihat ukuran masa itu diukur mengikut sama ada zaman Masihi atau zaman sebelum Masihi. Ya betul. Penjajahan Jepun 1941 Masihi. Ya betul. Betul. Kemudian kelahiran Nabi Muhammad SAW iaitu pada tahun 570 Masihi. Ya, 570 Masihi. Pun Masihi juga. Jadi inilah dikatakan sebagai ruang masa, iaitu zaman sebelum Masihi dan Masihi. Baik. Satu lagi, kalau kita lihat ruang masa yang kita harus faham, iaitu berkaitan dengan
Kalau setiap 10 tahun, 10 tahun dipanggil satu dekad. 20 tahun, 2 dekad. 30 tahun, 3 dekad. Dekad tu apa? 10 tahun. Jadi, bermakna, okey, bermakna kalau katakan kamu masa darjah 4 dulu, kalau kamu masih ingat, masa kamu darjah 4 dulu, okey, kamu darjah 4 dulu bermakna kamu apa? Kamu dah cukup 10 tahun kan? Bermakna kamu telah mencapai satu dekad. Kalau mak kamu berumur 40 tahun, bermakna mak kamu berapa dekad dia? 4 dekad. 4 dekad iaitu 40 tahun. Begitu. Kalau macam cikgu, oh cikgu tak, cikgu sebenarnya baru berumur 22 tahun. Hmm. Hmm. 22 tahun Okey, baik. Macam pelik je cikgu. Itulah. Baik. Okey. Baik, itu dekad. Kemudian ada satu lagi iaitu abad. Abad ni berapa cikgu? Abad ini 100 tahun. Okay. Bila 100 tahun je kan, satu abad. 200 tahun, 2 abad. 300 tahun, 3 abad. Jadi, itu yang dikatakan sebagai abad. 100 tahun. Dan kalau 1000 tahun, 1000 tahun takkan mungkin. Baik, 1000 tahun. 1000 tahun tu bersamaan dengan alaf. Kalau 1000 tahun, 1 alaf. 2000 tahun, 2 alaf. 3000 tahun, 3 alaf. Jadi, kamu kena faham tentang dekad, abad dan juga alaf. Jadi, ruang dalam sejarah yang luas ini mendorong sejarawan akan membahagikan penulisan mereka kepada tema tertentu seperti politik, ekonomi dan sosial. Hal ini bagi memudahkan sejarawan melakukan penyelidikan sebelum membuat penulisan sejarah. Dalam konteks sejarah Malaysia, ruang masa dibahagikan kepada beberapa tempoh masa, contohnya era Kesultanan Melayu Melaka, kemunculan kuasa-kuasa luar dan kemerdekaan negara. So, kita baru berapa alaf cikgu? Okey. Kalau kita tengok kita sekarang pada tahun 2023. Ya, 2023 Masihi. Maknanya kita dah berapa? Kita dah 2 alaf. Kita dah 2 alaf. 2 alaf. Kalau bersamaan, kalau abad kita dah mencecah berapa? Kita dah mencecah 20 abad. Dah 20 abad dah. Dah 20 abad. 20 abad, cuba kalau 20 darab 100, 2000. Okay. 2 alaf, 20 abad. Dan juga kita dah berapa dekad? Dah banyak dah. Beratus dekad dah. Okay, dah beratus-ratus dekad dah sebenarnya. Jadi, inilah kita kata sebagai istilah dekad, abad dan juga alaf. Okay, dekad, abad dan juga alaf. Contohnya, kalau kita lihat di sini, okay, di sini, bermulanya kerajaan Melayu Melaka. Okey, kerajaan Melayu Melaka bermula pada tahun 1400 Masihi. Ya, Masihi. Maknanya, okey, kerajaan Melayu Melaka sebenarnya berlangsung pada 1400 Masihi yang lalu. Itu. Kemudian, Perisytiharan Malaysia. Ini pada tahun 1963 Masihi. 1963. Jadi ini juga adalah kita kata sebagai ruang waktu. Ruang waktu, ruang masa pada tahun 1963. Pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Jepun di Tanah Melayu pada tahun berapa? Tahun 1941 Masihi. 1941. Kedatangan Portugis ke Melaka iaitu pada tahun 1511 Masihi. Masihi. Dan juga kalau kita lihat di sini,
majlis menandatangani perjanjian kemerdekaan. Perjanjian kemerdekaan berlaku pada tahun 1957 Masihi. Masihi. Baik. Kalau begini, kita dah tahu tahun-tahun dia kan. Cuba kamu susun dulu. Yang manakah peristiwa yang mula-mula, kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Okey, cuba kamu susun balik. Mula-mula yang mana? Mula-mula yang mana dulu? A, B, C, D atau E? Mula-mula A. Okey, so kita boleh ambil mula-mula A. Okey, A dulu. Lepas A. A masuk D ke? D. Lepas A mesti D. D. Okey, lepas A, D. Yalah, 1400. Lepas tu 1500. Lepas D. C. Lepas D iaitu C, pendudukan Jepun. Okey, lepas C. E. Lepas C iaitu E. Kemerdekaan 1957 E. Dan juga selepas E barulah D. Ini dikatakan sebagai kronologi. Ini dipanggil kronologi, iaitu susunan peristiwa mengikut masa. Maknanya bermula A, iaitu bermulanya kerajaan Melayu Melaka. Kemudian D, bila kedatangan Portugis ke Melaka. Kemudian C, okey, 1911, pendudukan Jepun di tanah Melayu. Kemudian iaitu E, okey, negara kita mencapai kemerdekaan pada 1957. Dan yang terakhir B, pada tahun 1963 kita telah terbentuk Malaysia. Jadi ini yang dikatakan sebagai kronologi, susun atur okey peristiwa mengikut masa. Jadi ini yang dikatakan sebagai kronologi. Baik. Jadi kalau kamu tengok gambar kat sini, mana satukah gambar yang kamu rasa peristiwa yang paling kamu faham dan paling kamu ingat? Yang mana satu peristiwa yang paling kamu faham, yang paling kamu ingat? Kerajaan Melayu Melaka, Perisytiharan Malaysia. Yang mana Faik? Okey, B dengan E. Perisytiharan Malaysia dan juga kemerdekaan. Okey, 1957 dengan 1963. Kemerdekaan dan juga pembentukan Malaysia. Ya, cikgu tahu bahawa pembentukan Malaysia kamu dah belajar semasa tahun 6 hari tu. Kan? Bab 1, pembentukan Malaysia, betul. B, okey, dengan E. Okey. Baik, yang lain ada tak kamu ingat pendudukan Jepun di tanah Melayu, kedatangan Portugis ke Melaka? Okey. Tak ingat okey, ke kamu tak tahu tentang berlakunya. Okey, E. Okey, iaitu berlakunya pendudukan Jepun di negara kita dan sebagainya. Baik, tak apa. Ini merujuk kepada apa tahu? Kepada sumber kita kata sebagai kronologi, masa silam, okey, dan ruang dalam sejarah. Jadi, daripada sini apa yang kita kena ingat cikgu? Baik, mudah saja. Sebenarnya antara perkara-perkara yang kamu kena ingat berkaitan dengan topik ini, sebenarnya paling penting kamu kena ingat iaitu antara perkaranya seperti ini. Ini perkara yang paling penting. Iaitu kalau kita lihat di sini, cikgu akan buat sedikit catatan kat sini. Cikgu akan buat catatan kat sini. Iaitu kita tahu bahawa yang paling penting ialah kronologi. Apa itu kronologi? Kronologi iaitu bermaksud kita kata sebagai rentetan ataupun kita kata sebagai urutan peristiwa. Cikgu gunakan perkataan yang mudah. Urutan peristiwa mengikut masa. Mengikut urutan masa. Salin ke cikgu? Terpulang. Kalau kamu nak salin boleh.
Okey, kamu ambil mana-mana kertas, selitkan dekat buku teks kamu ataupun kamu simpan kat situ, okey. Ataupun minggu lepas kamu dah ada nota tu kan. Minggu lepas kamu ada nota tu, maka kamu sambung di muka surat sebelah ke kronologi iaitu urutan peristiwa mengikut urutan masa. Okey. Jadi itu istilah okey, urutan peristiwa mengikut urutan masa. Dan seterusnya, antara perkara lain yang kamu kena faham kat sini, iaitu zaman SM. Okey, iaitu SM merujuk kepada zaman sebelum Masihi. Apa itu sebelum Masihi? Iaitu kita tahu ianya adalah zaman sebelum kelahiran. Kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam. Jadi itu zaman sebelum Masihi. Manakala kalau zaman Masihi pula, iaitu M sahaja, kita kata sebagai M ataupun kita kata sebagai Masihi. Masihi pula ialah kita kata sebagai zaman yang bermula dengan kelahiran. Bermula dengan kelahiran Nabi Nabi Isa alaihi salam. Itu beza dia. Itu perbezaan antara zaman sebelum Masihi dan zaman Masihi. So cikgu akan dekatkan sikit. M ataupun Masihi zaman bermula dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Baik. Kemudian selain daripada istilah ini, kamu kena faham tentang istilah apa itu dekad. Dekad bermaksud 10 tahun. Selain daripada dekad, kamu juga kena tahu tentang perkataan abad. Apa itu abad? Abad itu bermaksud jangka masa untuk 100 tahun. 100 tahun. Dan juga satu lagi, dekad, abad dan juga alaf. Apa itu alaf? Alaf itu bermaksud 1000 tahun. 1000 tahun takkan mungkin. Begitu. Okey, jadi kita tahu inilah dia dikatakan sebagai garis masa. Garis masa iaitu istilah-istilah yang kamu kena faham seperti kronologi, zaman sebelum Masihi, Masihi, dekad, abad dan juga alaf. Itu perbezaan-perbezaannya. Yes. Okey, kalau dah siap boleh bagi tahu dah Dah. Okey. Baik, bagaimana yang lain? Dah Okey, baik dah. So kalau kita lihat semua dah pun menyalin tentang kronologi sebelum Masihi, Masihi, dekad, abad dan juga alaf. Ini perbezaan-perbezaan berkaitan dengan urutan masa. Urutan masa.